Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Seperti biasa, hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kadar BSP secara bersasar. Yang mana kita tahu pada asasnya tuntutan untuk pengeluaran secara bersasar ini melibatkan 4 kategori, iaitu yang pertama bagi golongan suri rumah ataupun ibu bapa tunggal. Yang keduanya adalah bagi mereka yang sudah tidak aktif mencarum, diberhentikan kerja ataupun telah berhenti sebelum pandemik ataupun sewaktu pandemik. Kemudian bagi golongan B40 dan juga M40 yang mempunyai baki di bawah RM20,000. Dan yang keempatnya adalah bagi mereka yang mempunyai baki lebih daripada RM20,000 dengan jumlah tuntutan pengeluaran sebanyak 30% daripada baki di dalam akaun kadar BSP. Itu adalah orang kata kategori asal bagi tuntutan pengeluaran kadar BSP. Jadi selama ni kita banyak bercakap tentang golongan suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang sudah tidak aktif mencarum, yang mana tidak ada sebarang alasan pun kenapa mereka ini wajar untuk mengekalkan wang caruman mereka di dalam akaun kadar BSP. Okey, jadi sekarang ini bagi mereka sebenarnya ada lagi satu golongan yang mana kita gelarkan sebagai golongan yang tercicir, ataupun ada juga pihak yang memanggil sebagai rakyat yang tercicir. Tercicir ni maksudnya mereka ini adalah daripada golongan orang yang masih bekerja, yang masih lagi orang kata mencarum, bekerja tak kisahlah secara di dalam industri pekerjaan yang ada caruman ataupun dalam gig industri, bagi mereka yang contohnya seperti riders dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi mereka ni masih lagi mempunyai pekerjaan, masih lagi mempunyai caruman. Tetapi isunya di sini adalah bagi rakyat yang tercicir ini adalah mereka ini mengalami orang kata pengecilan daripada jumlah pendapatan, yang mana mereka ini kita memfokuskan kepada semua golongan, kepada B40, M40 dan juga T20, tak kisahlah dalam golongan apa sekalipun. Tetapi apabila mereka ini mengalami pengecilan dari segi pendapatan mereka, ini menyebabkan mereka mengalami kesukaran orang kata untuk meneruskan kehidupan seharian mereka, kerana mereka selama ini mempunyai satu tahap pendapatan. Pada satu tahap itu mereka dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk melakukan pembayaran seperti pembiayaan, pinjaman serta komitmen lain ataupun untuk kos sara hidup mereka. Tetapi apabila mereka mengalami keterjejasan pendapatan, pengecilan pendapatan, sebelum ini gaji besar kemudian dipotong menjadi sedikit, sebelum ini ada overtime, ada allowance, sekarang tidak ada overtime ataupun tidak ada allowance. Sebelum ini 2 orang bekerja, tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga sebagainya, hanya tinggal seorang saja yang bekerja. Tetapi komitmen ataupun mereka punya liability ataupun mereka punya beban ni masih lagi kekal di tampuk yang sama. Itu menjadi antara salah satu sebab kenapa kita meminta untuk pengeluaran secara bersasar ini diberikan kepada pencarum daripada kategori ketiga dan juga kategori keempat. Tujuannya adalah bagi mengeluarkan mereka ini daripada kepompong bebanan, kepompong liability ataupun perkara hutang yang mereka sedang alami sekarang ini. Mereka ini tidak lari daripada tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka, terutama sekali melibatkan hutang. Tetapi mereka tidak mempunyai sumber tambahan, mereka tidak mempunyai sumber sampingan untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Walaupun akan dilakukan seperti yang telah pun dikongsikan ataupun dikabarkan akan diwujudkan orang kata pinjaman berdasarkan cagaran ke kadar BSP kepada pihak bank, tetapi kita harus ingat kerana mereka ini sudah pun dibebani berkaitan dengan hutang-hutang. Mereka sudah tidak mempunyai lagi sebarang kemampuan. Mereka masih bekerja, berpendapatan, tetapi tidak boleh lagi untuk menambah sebarang komitmen, yang mana kita tahu cadangan untuk pinjaman ini adalah sekitar, faedahnya adalah sekitar 4 sehingga kepada 6%. Jadi ini akan menjadi satu bebanan tambahan kepada mereka, yang mana at the end of the day mereka ini tidak mempunyai solusi. Mereka ini mungkin akan mengelakkan daripada melakukan pinjaman tersebut dan terus terhimpit dengan masalah kehidupan, ataupun mereka ini akan cuba juga untuk melakukan pinjaman tersebut tetapi akan gagal untuk melakukan pembayaran, yang mana apabila gagal untuk melakukan pembayaran dan juga
perkara yang berkenaan apabila sampai kepada tempoh tertentu, kan, apabila mereka perlu menyelesaikan hutang tersebut ataupun telah sampai kepada usia persaraan dan sebagainya, jumlah yang dipinjam, yang gagal dibayar ini dan yang perlu dibayar ataupun yang perlu ditolak daripada KWSP, akaun KWSP adalah lebih tinggi kerana ianya melibatkan kadar faedah sekitar 4 hingga 6%, dan ini tidak akan menyelesaikan masalah mereka sekarang dan juga masalah mereka selepas daripada usia persaraan mereka kelak. Dan kalau golongan rakyat yang tercicir ini tidak kita bantu, ianya akan mengakibatkan kepada mereka ini antaranya adalah seperti kehilangan tempat tinggal. Mereka ini mungkin akan dilelong rumah mereka ini disebabkan kegagalan mereka untuk membayar pinjaman perumahan mereka, dan rumah mereka terpaksa dilelong, serta kita akan mengakibatkan isi rumah ataupun bakal keluarga di masa hadapan mungkin sedang beberapa bulan atau sebagainya akan menjadi golongan yang tidak mempunyai tempat tinggal atau mungkin mereka boleh menjadi gelandangan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga boleh mengakibatkan tekanan fizikal, tekanan mental kepada mereka ini, dan mungkin ianya akan mengakibatkan lebih banyak tekanan mental lah di luar sana, yang mana ianya juga akan memberikan kesan kepada negara kita daripada sudut segi kesihatan mental, kos-kos untuk terlalu banyak kesihatan mental ni. Sebab nak ulas pun mungkin tak berapa pandai, tetapi kalau kita bayangkan, mungkin kalau dulu dalam satu komuniti penduduk tu mungkin hanya ada, contohlah, 1 ataupun 2 orang saja yang mempunyai masalah tekanan mental, tetapi mungkin disebabkan oleh bebanan hutang ataupun permasalahan yang mereka hadapi berpunca daripada PKP, berpunca daripada COVID-19 dan juga sebagainya, mungkin jumlah orang yang mempunyai tekanan mental dalam satu komuniti itu akan bertambah, meningkat, dan ini akan menyebabkan orang kata kesan yang besar terhadap anak-anak yang akan orang kata menjadi ataupun yang akan besar pada masa hadapan ni. Macam mana kita nak tengok esok pemimpin-pemimpin kita 10 tahun 20 tahun akan datang, macam mana mereka ini membesar dengan melihat ibu bapa mereka mungkin berada dalam keadaan yang tidak sihat daripada segi mentalnya. Dan yang ketiganya juga, mungkin apabila mereka ini memilih untuk melakukan pinjaman melalui sistem cangkaran yang telah pun dicadangkan oleh pihak kerajaan, ianya mungkin kita boleh agak kita boleh tahu mereka ini mungkin terpaksa juga melakukan pinjaman, tetapi mereka ini mungkin tidak boleh membayar pinjaman tersebut walaupun mungkin akan di blacklist ataupun sebagainya, tetapi kita tidak tahu lagi detail berkenaan dengan pinjaman ini disebabkan ianya ada cangkaran daripada akaun KWSP. Dari segi sudut institusi perbankan tu pula, apabila mereka memberikan pinjaman dan ramai daripada kalangan pencarum yang tidak boleh membayar pinjaman tersebut, ianya akan memberikan impak juga kepada industri perbankan tersebut. Mungkin pada akhirnya nanti 20 tahun ataupun 10 tahun akan datang, mereka akan mendapat semula jumlah pinjaman mereka, tetapi untuk tempoh masa sekarang ini, daripada setiap pendeposit yang menyimpan wang mereka di dalam akaun institusi kewangan tersebut, apabila institusi kewangan tersebut memberikan pinjaman kepada pencarum dan sebagainya, dan mereka ini tidak dapat melakukan pembayaran, jumlah non-performing loan, jumlah individu ataupun jumlah pinjaman yang tidak boleh dibayar, yang tidak dapat dibayar oleh peminjam, pembiaya ataupun sebagainya, ini akan meningkat. Dan ini juga saya rasa tak mustahil akan memberikan kesan yang negatif juga kepada institusi perbankan kita. Malah kalau kita sedar sekarang ini pun sangat boleh katakan hangat diperkatakan berkenaan dengan macam mana 2 buah bank di Amerika Syarikat yang boleh bankrupt, yang boleh tutup begitu saja, yang boleh lesap begitu saja. Jadi ini akan menimbulkan orang kata mungkin isu-isu berkaitan dengan keyakinan pelabur ataupun pelbagai perkara-perkara yang lain. Jadi sebab itu di sini asasnya untuk tuntutan pengeluaran secara bersasar ini mempunyai asas yang sangat kukuh bagi membantu terutamanya sekali pada kalangan pencarum, malah untuk merancangkan ekonomi serta membantu juga institusi kewangan ataupun institusi pemberian peminjaman daripada mengalami perkara-perkara yang di luar jangka dalam keadaan ekonomi sekarang yang agak teruk, dalam keadaan inflasi dan sebagainya. Jadi antara langkah yang kita boleh lakukan dalam masa terdekat ini, jangka masa pendek, adalah dengan membenarkan juga pengeluaran KWSP secara bersasar kepada kategori-kategori yang telah pun dinyatakan sebelum ini oleh
pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.